بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، شيء بالله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Jamaliyah, Barisan Jawatan Kuasa Pengurusan Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang hadir bersama pada malam ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berkongsi ilmu dalam ilmu pengajian akidah ataupun ilmu tauhid. Merupakan ilmu yang sangat dituntut kepada kita mempelajarinya setiap orang, sebab dia termasuk ilmu fardu ain. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu akidah ini ataupun ilmu tauhid ini, maka selagi itulah dia berdosa. Jadi ada 3 ilmu yang kita kena lihat. Kita mesti belajar. Kalau kita tak belajar, carilah macam mana cara tempat pengajian ke sebagainya untuk kita belajar. Yang pertama, ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu ibadah ataupun dipanggil ilmu fiqh. Dan yang ketiganya, ilmu akhlak ataupun dipanggil ilmu tasawuf. 3 benda, 3 ilmu ni kita jangan ambil mudah, sebab susah kita nak menjawab nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita belajar kitab Keyakinan Hakiki Syekh Ramadan Al-Buti. adalah merupakan kitab daripada ilmu akidah, ilmu tauhid. Alhamdulillah kita lepas satu daripada 3 perkara tadi. Kalau 3 ilmu tadi, maka malam ni kita belajar ilmu tauhid. Kita telah pun melepasi satu daripada 3 perkara. Baik. Sebelum ni kita dah masuk tentang untuk mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh baca Allah wujud. Apa maknanya? Allah tu wujud. Lepas tu kata wujud Allah. Wujud kita wujud yang dilihat oleh tiada, tapi wujud Allah wujud yang sentiasa wujud. Orang tak faham juga tuan-tuan. Baikkan kita akan menghuraikannya. Apabila kita menghuraikannya, mesti menghuraikan benda yang hampir dengan kita, jangan jauh. Jangan betul. Jadi kita masuk dalam mengenal wujud Allah ini ada 2 cara. Pertama, cara dari atas bawa ke bawah. Yang kedua, cara di bawah bawa ke atas.
Kita sebelum minggu sudah, iaitu cara di atas bahawa dengan wujudnya Allah, maka wujudlah alam ini, kan, wujudlah kita. Jadi kita tengok wujud Allah itulah menyebabkan adanya pelantikan Rasulullah. Dengan wujud Allah itulah adanya kalamullah. Daripada kita faham itu. Tapi pada malam ni kita tengok sedikit lagi yang kedua, itu daripada bawah bawa ke atas, seolah lawan kepada yang pertama, ya, lawan kepada yang pertama. Sebut sini dia kata, kita yang kedua ialah kita tidak mengkaji atau mencari kewujudan Allah. Yang pertama dulu kita bincang wujud Allah dulu. Dengan wujud Allah itulah adanya alam. Dan alam itu dijadikan Allah bukan sia-sia. Dengan wujud Allah itulah adanya pelantikan Rasul-Rasul, termasuk Rasulullah. Dengan wujud Allah itulah adanya Al-Quran yang kita baca hari ini. Tapi yang kedua ni, dia berbawah ke atas. Dia bukan mencari kewujudan dulu. Dia cari benda tu dulu. Benda yang bawah tu dulu. Barulah bawa ke atas nanti. Akhirnya bawa kepada kita tak boleh tolak. Tidak boleh tidak menolaknya tentang wujudnya Allah. Okey, yang pertama ni senangnya kalau orang beriman. Orang beriman senangnya, dia yakin Allah wujud, tu selesai masalah. Tapi tak semua orang macam tu. Sebab dia memang tak percaya wujud Allah. Jadi kita bawa satu pendekatan di bawah dulu, bawa ke atas. Sebab otaknya lemah, pemikirannya lemah, keimanan tak ada. Bila keimanan tak ada, jangan terbawa pada wujud Allah dulu. Kita bawa dulu benda yang bawah-bawah dulu, akhirnya kepada wujudnya Allah. Di sini dia kata, kita tidak mengkaji atau mencari kewujudan Allah terlebih dahulu, tetapi terus mengkaji berita yang disampaikan. Tapi cerita bawah-bawah di situ dulu. Sebab ni kita akan berhadapan dengan manusia yang awal-awal dia menolak wujudnya Allah. Jadi jangan terbawa tentang kewujudan Allah. Manusia yang beriman tak ada masalah, yang tak beriman ni. Kita contoh dia kata Al-Quran, buat cerita Al-Quran. Al-Quran ni siapa punya cakap? Ya. Sebab itu dalam Al-Quran tu dia minta ataupun dicabar kan untuk faktu bisuratin min misli. Tolong datangkan satu surah yang seumpama Quran. Berdulu sampai sekarang tak ada siapa pun manusia sehebat-hebat manusia, PhD dalam PhD ke ataupun bersusun PhD dia, tak mampu untuk mencipta Al-Quran. Dan dia bukannya, adakah ia ini percakapan Nabi Muhammad? Tak. Tidak ada menunjukkan, dibuktikan itu percakapan Nabi Muhammad. Dia adalah kalamullah. Di situ dia kata tentang Al-Quran, apabila berlaku dengan jelas dan yakin, khususnya dalam perkara yang berhubung dengan kajian tadi, memastikan kesahihan berita disampaikan kita, bahawa apa yang disebut apa itu telah sampai kepada kita melalui seorang manusia bernama Muhammad. Kita dah dapat yakinlah memang Quran itu dianya disampaikan kita melalui Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengkaji Al-Quran itu, tak ada siapa boleh menciptanya, hatta bukan kalam Nabi. Jadi siapa punya cerita, siapa punya kalam? Maka akhirnya membawa kepada kalamullah. Kalamullah. Jadi maknanya ini bukan kalamullah. Okey. Dulu sampai sekarang ada berlaku perubahan Quran tak? Tak ada perubahan Quran. Ada penambahan, ada orang yang buat. Tak ada satu pun manusia boleh mencipta satu surah. Tak ada. Kalau dia mencipta pun, dia boleh nampak pada penciptaan itu sangat bodoh. Kan? Sangat bodoh. Seperti mana Musallamah Al-Kazzab yang mendakwa Nabi, mendakwa dirinya Nabi. Okey, kalau kata kamu ni Nabi, tentu wahyu tu pada kamu. Cuba baca wahyu yang tu pada kamu. Cuba baca Al-Fil, wa ma adraka mal-fil. Dia kata Zailun khasil wa khatm tawil. Dia kata gajah
apakah itu gajah? Ekornya pendek, belalainya panjang. Nampak nilai bahasa bodoh. Ya. Pengkaji bahasa dah ketawa lah. Ini dia tu tak kata lah. Ini nak sama syibih Quran tak boleh. Jadi maknanya ceritanya nampak, ya. Tapi bila tengok Quran, semua pakar bahasa, tak kiralah bahasa apa pun, kalau dia pakar, dia tak mampu mencipta Al-Quran. Akhirnya titik terhenti, semua lemah. Ini bukan kalam Muhammad. Seperti mana berlaku Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bukan orang tak cerdik, dia orang cerdik. Ketika mana dia belum beriman dengan Rasulullah, dia mengintai-ngintai dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Bila dia dengar tu, oleh kerana dengan ilmunya dia ada, maka dia ini dia tahu, wallahi ini bukan kalam Muhammad ni dah. Titik dia terhentilah. Kalau bukan kalam Muhammad, akan membawa kepada itu kalamullah. Itu maknanya bila kalamullah mesti ada Allah. Ya, mesti ada Allah. Itu dia berbawah ke atas. Baik. Ringkas yang tu, kita masuk yang pertama, iaitu daripada atas ke bawah. Penguraian dia. Penguraian ni saya kena slow sangat laju sebab dia sangat membawa kepada ilmu mantik. Ilmu akal kita. Yang pertama kita tengok iaitu dalil untuk mencari, bukti untuk mencari wujudnya Allah itu dengan dari atas ke bawah. Wujud Allah, akhirnya kita pun akan menerimalah dengan adanya Allah itu, maka adalah semua ni. Kan? Baik. Sekarang dia kata bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita kaji dan kita selidiki. Maknanya dah mulalah bawa kita nak fikir. Baik itu ilmu tauhid ni saya dulu belajar mengantuk tuan. Sebab kitab tua. Jadi nyo tu kita fikir nyo ni ke mana-mana. Domain tu kau dari mana ni? Tak faham kan? Jadi dia fikir domain ke mana? Cik yang mengajar depan dah. Langsung tak faham gitu. Saya pergi Mesir dulu, kita belajar sekolah Arab di sini. Pergi Mesir, saya tak faham pun apa yang diajar oleh syarah ahli Arab tu. Sebab cakap kan. Itu di Indonesia disyarahkan dan dihuraikan. Lama-lama tu bolehlah faham. Sekarang mari kita kaji dan kita selidiki persoalan ini. Soal apa? Persoalan wujud Allah. Kita belum masuk bab lain lagi dah. Ya, Asyah mukadimah lagi. Melalui cara pertama kita. Apa cara pertama? Iaitu daripada atas bawa ke bawah. Wujud Allah, dengan wujud Allah itulah adanya alam, adanya kita, adanya perhatikan Rasul, adanya Al-Quran. Okey, tengok tu. Setiap hakikat ilmiah, setiap benda yang dikaji, sifat dia, hakikat benda dikaji, takkanlah benda dikaji itu akhirnya langsung dalam kesudahan. Kalau kita mengkaji tapi akhir dalam kesudahan, itu kan kajian nama dah. Kau buat kajian apa tu? Saya buat kajian berkaitan dengan kesan, macam saya buat master dulu, kesan hubungan antara minat belajar dengan gaya guru terhadap bahasa Arab. Di akhir kajian mesti dapat jawapan. Kalau mengkaji tak ada jawapan, maka bukan ilmiah nombor tu. Ada apa? Tak, belum ada kaji ni. Kalau mengkaji sampai tak dapat jawapan, bukan mengkaji nombor tu. Dia tu. Di setiap hakikat ilmiah, setiap kajian cara ilmi, walau bagaimana kecil atau halusnya, pasti ada akhir. Mesti ada kesudahan. Mesti ada the end dia. Mesti ada jawapan. Kan? Contohlah kita mengkaji nasi yang kita makan. Nasi ni dari mana kan? Okey. Tu anak saya pergi Kodah. Pokok nasi je. Tu pokok nasi tu dah. Tu padi. Tu anak kita kan. Dia pokok nasi, pokok boreh. Dia kata pokok boreh. Pokok boreh. Pokok boreh. Baik, tuan ya. Okey. Jadi bila kaji tu dia dah boreh. Kaji pula boreh-boreh tu daripada padi. Kaji padi pula pada pokok ni. Akhirnya mesti akan jumpa
titik berhenti yang tak boleh tidak kita terima hakikat itu. Itulah dia jawapan dia. Mana akhirnya kembali kepada Allah. Baik dia tu. Dia kata halus kecil atau halusnya pasti pada akhirnya akan kembali kepada suatu hakikat yang daruri. Kaji, akhir mesti kembali kepada satu hakikat yang daruri. Apa daruri? Satu hakikat yang tak boleh nak tolak lagi dah. Kita tak boleh nak nafikan lagi dah. Tak boleh kita tidak boleh tidak, mesti terima. Akan sampai situ nanti. Baru namanya ilmiah. Baru namanya ilmiah. Tapi kalau ragu-ragu, iya kok, masih boleh menolak, masih boleh menafikannya, belum lagi nama ilmiah. Maksud ilmiah itu mengkaji sampai di noktah kita sampai peringkat daruri, menerimanya. Mahu tak mahu kita kena terima, tak boleh nak nafikan lagi dah. Mesti macam tu sifat dia. Baik, saya berhenti dulu. Ya, saya langkaukan sikit kepada daruri atau badihi samalah. Dua kalimah yang sama. Daruri ini tak boleh tidak kita terpaksa menerimanya. Tak dapat kita nak menolak itu dah. Itulah. Tak dapat dia nolak itu. Tak mau terima jugalah. Itu daruri. Ya. Baik, saya rangkau peringkat bawah itu. Apakah hakikat badihi itu ataupun daruri itu? Yang kerana amat jelasnya tidak lagi memerlukan bukti yang semestinya menjadi sandaran kepada wujudnya bukti Allah. Apa dia badihi itu? Maknanya akhirnya tak boleh tidak kita terpaksa, suka tak suka, tak dapat kita menafikan, akhir terpaksa terima dianya bukti wujudnya Allah. Itulah bagi. Kajilah apa pun akhirnya bawa kepada wujudnya Allah. Tuan-tuan kajilah Rentolu tu, kaji, cuba kaji. Rentolu daripada tolu daripada ayam. Akhir sampai kepada siapa ciptakan ayam. Jadi cuba pergi. Ada tak pakar dalam dunia ni dia boleh buat ayam? Tak ada. Akhirnya akan pergi kepada mahu tak mahu, takkan ayam jadi sendiri. Akal yang waras takkan terima sendiri. Tak boleh. Jadi akhirnya mesti ada pencipta. Dah pakai dah. Itulah dalam wujudnya Allah, kan. Cari pula kita punya baju jubah ni. Daripada mana? Daripada kain. Kain. Dia bonang daripada ni akhirnya pergi kepada kapas. Pokok berbonek. Mau tak mau dari kita paling kepala akhirnya kita mesti terima. Itu dia daripada Allah. Maknanya kerana ada Allah lah ada bonek itu. Kerana ada Allah lah adanya bonek tadi. Kerana ada Allah lah adanya ayam tu. Sebab tak mungkin satu tu berlaku tanpa ada yang menciptakannya. Okey. Tapi dalam bab tadi itu dia kata daruri tadi itu akhirnya sampai kita akan terpaksa menerima wujudnya Allah. Untuk menjawabnya, apakah maksud daruri tadi? Kita bentangkan di hadapan anda sejumlah hakikat dan prinsip badihi dan bid'ah. Ada dua benda nak belajar. Jadi di situ ada 4 perkara, ya. Daripada asas dan prinsip tersebut kita buktikan secara langsung kewujudan Allah melalui kita akan buktikan. Daripada prinsip ini dia kata kita akan dapat membuktikan wujudnya Allah. Tapi dengan beberapa cara istilah yang kita nak belajar malam ni. Istilah itu. Istilah yang pertama mustahil. Apa yang mustahil? Beratnya sesuatu tanpa benda yang memberatkan. Mustahil. Benda tu boleh tanpa ada benda yang memberatkannya. Contoh cacing kosong berlaku. Sama-sama kosong. Bila sama-sama kosong, mestilah sama-sama itu. Tapi mustahil biarkan berat tanpa ada benda yang memberatkannya. Mustahil. Paling tidaknya tu. Kalau pula tu bagi sekolah tu kosong dulu kosong tapi berat. Tidaknya mungkin piring yang ni bawa ikut piring ni kan buat kajian. Tak sama ya. Piring yang ni sama bawa, yang ni pun sama bawa. Tapi kenapa yang terendeng?
Tidak tu hantu tu. Mustahil kita katakan dia akan berat tanpa ada benda yang memberatkan. Itu kita kena pegang satu kaedah. Hatta kayu yang kita raut sama-sama pun, nak tahu mana ujung mana pangkal pun akan kita dapat tahu dengan dalam air, maka tenggelam. Tapi tak tahu kenapa. Kenapa pula tu tengending macam tu? Terus sama besar, sama saiz dia. Tapi tak, ini pangkal, ini ujung. Kenapa berat? Sebab ini pangkal. Mustahil suatu itu berat tanpa ada yang memberatkannya. Maka apa yang memberatkan yang tenggelam? Sebab dia pangkal. Ada jawapan juga. Itu badihi. Maknanya ada itu dipanggil daruri. Tak boleh kita terima. Mustahil kita boleh terima akal yang waras menerimanya. Suatu itu akan menjadi berat tanpa ada pemberat. Sebaliknya kita boleh terima akal kita, benda tu borek sebab ada yang memberatkan. Itu boleh terima. Yo, apa tu? Kan? Kan? Contoh tuan naik motor seorang, tiba-tiba borek belakang. Kan? Suruh buang dia. Akal kita mustahil benda tu borek belakang kita ni tanpa ada yang borekkannya. Kita pun mulalah boleh minyak lagi kan, baca ayat kursi semua. Kenapa tuan baca ayat kursi? Sebab tuan yakin mustahil motor tu borek tanpa ada yang memberatkannya. Ni ada cerita, ada itu motor tekau kan. Motor kosong tak ada seseorang je. Tapi semua motor tu borek. Hantu tu tekau, dan dia yakin hantu lah. Kata orang tak ada tu lah, memang macam tu. Kata kalau kita mana boleh macam tu? Mustahil motor tu dia borek. Mesti ada. Dia yakin hantu tu. Itulah dia tuan. Dipanggil mustahil beratnya sesuatu tanpa benda yang memberatkan. Itu dah masuk kualiti. Satu benda kita masukkan. Sebab tu nanti kaitan nak bawa kepada kita wujud Allah. Wujudnya Allah. Sebab nanti kita akan berhujah dengan orang yang tak menolak tentang wujud Allah. Yang kedua, mustahil juga tasalsul atau rantai yang berterusan tanpa penghujungnya. Mustahil. Benda tu ni tapi tak ada titik berhenti. Mustahil. Ya? Mustahil. Ceritalah ayam bertelur berayam, ayam bertelur tak ada. Itu tak berlaku. Sebenarnya ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Dia kata ayam telur, ayam telur, ayam telur. Mustahil benda macam tu berlaku. Mesti ada siapa ceritakan ayam. Kan? Akhir pergi situ ya. Akhir pergi ke situ. Mana benda yang merantau itu mesti ada titik berhenti dia. Mustahil tak ada. Kan? Mustahil tidak ada. Yang kedua, yang ketiga, mustahil daur atau pusing temuan. Dipanggil batlani daur. Maka mustahil benda yang berpusing itu kan akhirnya tak bertemu balik. Tak, dia berpusing mesti bertemu. Macam roda yang bulat tadi, kan? Roda yang bulat tu dia pusing, akhirnya nat tayar tu dia pusing, dia akan katih balik, bertemu balik. Pusing balik, bertemu balik, katih balik. Mustahil tidak bertemu. Roda yang bulat, benda yang bulat berpusing, mustahil dia tak akan bertemu balik. Roda yang bulat ada nat kan? Tuan-tuan kan ada nat tak? Kan? Nat tu contohnya tadi mula-mula terpusing dia teh nat tu. Sini ah. Sini nat tu terpusing. Pusing. Mustahil kalau terpusing benda yang bulat takkan bertemu di sini. Mustahil. Pusing akhirnya mesti bertemu sini. Nat tu katih balik. Mana nak pusing. Sampai tak. Itu kan bulat nama tu lah. Itu kan bukan bulat. Kalau bulat mesti dia pusing. Tok nat tu situ balik semula. Itu namanya bulat. Tapi kalau pusing tak berjumpa lagi ngayau dia, itu kan bulat nama tuan-tuan. Kan? Mungkin panjang, kan? Okey. Kalau bulat mesti benda tu akan bertemu balik. Bulat. Macam kita jam tangan kan? Angka 2 lek. Cuba tengok jam yang yang jarum halus tu. Pusing kan? Angka 12 balik. Pusing angka 12 balik. Mustahil dia tak bertemu angka 12. Kalau dia tu bulat. Sifat bulat mesti bertemu balik. Itulah namanya bulat. Kan? Bulat betul tak? Kalau bulat mesti bertemu balik kan? Baik, yang keempat dipanggil qanun al-illiyah ataupun qanun illah. Qanun illah ni kalau kita nak misal contohnya
uh, sebab musabab. Maknanya terjun dalam air mesti basah. Kan? Mesti basah. Khoteh dimasukkan ke dalam api mesti terbakar. Ada cerita Nabi Ibrahim. Itu jangan. Ini ambil kaedah akal. Jangan ambil kuasa Allah dulu. Kalau kita ambil kuasa Allah, bermakna you dah percaya wujudnya Allah. Dia kata cerita Nabi Ibrahim, Allah maknanya tak bakar pun api. Bermakna awak terima wujudnya Allah. Ini cerita tak terima lagi ni kan. Di situ kan. Jadi percaya tak? Khoteh tu terbakar kalau kita tembak api. Itu bagi kanun ilmiah, kanun sunnah alam. Kanun sunnah alam. Bila kita masuk dalam air, pakaian kita mesti basah. Susah kita terima. Susah kita nak menolak. Itu badihi. Susah. Takkan mampu otak kita nak menolak. Macam mana kita nak menafikan masuk dalam air pakaian tak basah? Takkan boleh otak terima. Mesti basah. Kalau masuk dalam air tak? Kalau masuk dalam air, pakaian kau basah. Betul lah. Kita masuk dalam air, basah lah pakaian. Tapi otak kita takkan mampu menolak masuk dalam air pakaian tak basah. Kecuali dia panggil khariqul ada, perkara yang luar biasa. Ya. Nak kereta kalau hidup enjin bergerak mesti ada minyak. Susah kita nak terima tak ada. Tak minyak ada kereta ni dah. Macam mana? Kecuali kereta tu kereta gunakan kuasa elektrik. Di charge dulu. Itu pun okey. Ada juga kuasa dia. Ataupun solar, ada juga. Tapi kereta kita depan mata. Patut saya dapat kancil depan tu. Pakai minyak kan. Kenapa kita metal habis lah mesti pergi minyak? Sebab kita daruri otak kita telah menerima takkan mampu lepasnya berawak kita kalau tak ada minyak. Mahu tak mahu kita pun mana minyak apa dah? Dah nyala dah. Tinggal setumpah dah nyala dah. Jumpa kedai minyak, kita pun berhenti isi minyak. Sebab apa? Sebab kanun ilmiah ataupun sebab musabab memang macam tu. Nak menggorakkan kereta mesti ada minyak. Tuan-tuan, tak boleh lah otak kita terima tak ada minyak dah. Jalan je deh. Syukurlah. Kan? Kau ni dia tak percaya lah. Kereta dia ni tak ada minyak. Boleh minyak apa? Bawa lah. Lepas jalan mati kan? Tolak lepas tu. Sebab kanun ilmiah, kita cuba menolak kanun ilmiah. Ini benda-benda ni kita kena faham dulu asas. Maknanya benda tidak ada benda tu jadi borek kalau tak ada yang memberatkan satu benda. Terima yang tu. Otak takkan mampu menolak. Ataupun benda yang rantai tadi mesti dianya hatta lagu ula pun ada pengakhiran kan? Ula mengakhir. Aku lupa lah salah nyanyi lagu tu. Akhirnya itu makanan aku notah. Kan notah. Jadi ini dia benda-benda kita belajar. Baik. Empat benda ni dibincangkan dengan detail. Kita masuk yang pertama. Bukti yang mustahil beratnya sesuatu tanpa benda yang memberatkan. Dia baru uraikannya. Tadi sebut satu-satu lah. Baik. Dia kata tuan-tuan, makna beratnya sesuatu tanpa benda yang memberatkan ialah sesuatu itu berjalan mengikut cara dan susunan tertentu. Berat sesuatu itu tanpa kecuali benda itu memberatkan. Itu sistem, peraturan. Memang tak ditolak. Ya, sistem. Berat menjadi benda itu dia akan berat sekiranya ada yang memberatkan. Itu sistem. Tak ditolak, tak diterima. Tiba-tiba ia berubah di cara yang susunannya tanpa satu yang mengubah dan menukarnya. Keadaan ini adalah termasuk dalam perkara yang amat mustahil kebatilannya dan kebatilannya. Tiba-tiba ada bondo dia borek, sepatutnya sistem dia bondo tu borek, ada bondo yang memberatkan. Itu sistem dia, peraturan dia. Bondo tu borek, mesti ada benda yang memberatkannya. Itu peraturan yang kena terima.
Tiba-tiba ada benda, dia borek, tapi tak ada benda yang borekkannya. Mustahil. Ataupun maknanya benda tu ada pemberat, tiba-tiba yang tak borek ni pula, yang tak kosong pula borek, pun lagi mustahil. Dia baca ujung dia kata, kan? Jadi kata semua yang berakal mengetahui bahawa yang asal ialah kekalnya satu seperti dalam keadaan sedia ada. Jika berlaku perubahan dari keadaan asal, maka pasti ada yang mengubah dan menukarnya. Contohnya benda tu sama kosong. Benda kosong ni tetap kekal. Tetap kekal, sama aja borek dia. Kecuali dia akan berubah. Yang ni rendah, yang dia tinggi. Berubah tu mesti ada benda yang merubah dia. Kalau dia borek, mesti ada benda yang memberatkannya. Kalau tidak ada benda tu, kekallah dia macam tu. Jadi berubahnya benda tadi, dia ni makin berat, mesti ada benda yang memberatkannya, dia kata. Boleh tuan, boleh ya? Dia ilmu tu senang ya, dacing, kita ambil dacing dua lah. Kalau kita tak letak bondo atas tu, sampai bila-bila macam tu lah dia dacing tu. Takkan berlaku berubah macam tu. Tapi kalau kita tengok berubah dia, adalah benda. Tarung 3 butir. Kalau tak tarung 3 butir atas dacing tu, maka berlakulah perubahan. Perubahan berlaku kerana berlakunya sesuatu. Apa berlaku sesuatu? Sebab kita letakkan tarung 3 butir dalam bokeh tu, maka berubah keadaan. Yang ni borek, yang ni ringan. Tapi kalau tak ada tarung tu, selama-lama dia kekal sedia ada macam tu lah dia rupa. Sama dia timbang dia. Sebab nanti dia bawa kita ni pada alam ya. Okey. Baik. Saya langkaukan lagi sikit dengan bawah tu. Dia kata berdasarkan hakikat dan dalil ini, mari kita terapkan dalam masalah kewujudan Allah. Kalau kita dah faham satu benda ni kalau tak berubah, tak berlaku satu, maka dia tak akan berubah. Dacing tadi sama-sama kosong. Tak berlaku pada satu benda dacing tu, macam tu kekal dia. Tapi bila berlaku letakkan benda pemberat, maka berubah dia. Berubah tu sebab ada benda. Tak ada benda, takkan berubah. Maka dia kata berdasarkan kepahaman macam ni, mari kita kaji untuk melihat kewujudan Allah, nak bawa pada wujudnya Allah. Baik, dia kata itu segala perkara atau bentuk yang tercapai oleh daya ingatan dan persepsi kita tidak terkeluar atau terlepas daripada salah satu dari 3 sifat. Apa pun yang kita fikir dalam otak kita, mesti 3 benda. Bila kita mula berfikir, tuan-tuan sekalian, bila berfikir saja, sekarang kita mula berfikir tentang wujud Allah. Berfikir saja, kan? Daya ingatan kita tu mesti tak terkeluar daripada 3 benda. Apa 3 benda tu? Pertama, wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, mungkin. 3 benda ni. Wajib, mustahil, mungkin. Mari kita tengok seluruh sikit. Apa makna wajib? Apa makna mustahil? Apa makna mungkin? Sebenarnya sebab bila kita berfikir, seseorang itu bila dia berfikir guna otak dia, maka dia tak terlepas dari 3 perkara. Apa dia? Benda wajib, benda mustahil, benda yang mungkin. Baik, kita tengok makna wajib apa makna. Apa makna wajib? Adalah yang mustahil pada akal tiadanya. Ini sikit ilmu bahasa mantik kan. Apa makna wajib? Adalah yang mustahil pada akal tiadanya. Makna tadi, timbangan tadi tu, kan? Letak benda, maka beratlah dia. Wajib nak berat tu, mesti letak benda. Tanpa tiada benda tu, mustahil akan berlaku berat. Faham tuan? Kita ulang balik. Dia kata adalah yang mustahil. Apa yang wajib? Adalah mustahil pada akal tiadanya. Maknanya kita ambil tadi, benda ni sama-sama kosong, samalah berat dia. Tiba-tiba kita letak benda, wajib letakkan benda, barulah dia akan berat.
Yang ni ringan, ini bogek. Wajib. Mustahil kita bogek, benda tu bogek tanpa ada benda yang memberatkan tadi. Wajib kita macam tu. Wajib benda tu jadi bogek, mesti ada benda yang memberatkannya. Mustahil kalau benda tak ada. Mustahil benda tak ada. Contoh saya ambil tuan, kita wajib ni kita masuk rumah tinggal, jumpa ada cicak. Terus kita terima, otak kita terima tanpa boleh tolak lagi. Banyak waktu cicak di rumah ni. Wajib kita terima ada cicak. Tak boleh tidak. Tak dapat kita nak menolaknya dah. Mustahil ada taik cicak tanpa ada cicak. Kita masuk ya, kita kata, oi, banyak waktu cicak di rumah ni. Mana dah? Tak ada cicak. Ni taik dia dah. Yelah tu taik, ni cicak. Mana ada? Mustahil cicak ada. Tak ada cicak dah. Kau ni mana boleh kita otak menerima taik cicak ada, cicak tak ada, mana boleh. Mana tahu dia kata mustahil. Sebab wajib pada akal boleh terima, boleh faham. Ada taik cicak, mesti ada cicak. Tu wajib dia bagi, wajib terima. Otak kita tak boleh tolak lagi dah. Wajib otak terima. Wajib logik menerima. Nak tolak tak boleh. Sebab mustahil kalau ditolak. Mustahil lah. Cicak ada, cicak tak ada, mustahil. Jadi mana automatik, wajib tu automatik. Otak kita terus menerima. Nampak sahaja tahi cicak berselerak, langsung otak menerima, ngap dia terima bahawa cicak banyak. Itu bagi wajib. Kan? Mustahil pada akal tiadanya. Otak tak boleh terima, akal tak boleh terima. Tarik cicak banyak, cicak tak ada, mustahil. Otak tak boleh terima macam tu. Baik. Mustahil pula otak kita yang kedua mustahil. Apa makna mustahil? Adalah mustahil pada akal adanya. Mustahil pada akal adanya. Lawan pada yang pertama tadi. Mustahil otak takkan boleh terima tarik cicak ada tapi cicak tak ada. Mustahil. Mustahil ada cicak, adanya. Tapi mustahil tak ada cicak. Tak boleh terima juga. Ini mudah terima kan. Mudah kita faham bahawa tadi kita katakan dengan ada cicak, kita fahamlah wajib terima cicak mesti ada. Yang mustahil ni mustahil, kan? Ada cicak tapi cicak tak ada, mustahil. Yang ketiga mungkin. Mungkin ni benda boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Itu mungkin. Mungkin ni benda yang mungkin lah. Benda yang mungkin. Contohnya kita baca buku, masuk besok, mungkin yang kita baca tu keluar, mungkin juga yang kita baca tak keluar. Sebab mungkin dia baca ni wajib keluar. Lo tentu sebab yang kau buat ni perkara mungkin. Yang you buat ni perkara mungkin. Kecuali baca pada kulit ke kulit, insya-Allah ada yang keluar. Tapi kau baca minta tabuh je. Ada 10 bab. 10 bab. Kau baca 3 bab saja. Dari 10 bab tu baca 3 bab. Jadi bila macam tu mungkinlah. Mungkin keluar apa yang kita baca, mungkin tak keluar apa yang kita baca. Itu mungkin. Boleh jadi berlaku, boleh tidak berlaku. 3 benda. Jadi kita ulang balik, bila kita menggunakan akal untuk kita akhir membawa wujudnya Allah, 3 benda tidak akan terlepas. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga ialah mungkin. Apa makna wajib? Wajib maknanya satu benda itu mahu tak mahu otak terpaksa menerima benda tu ada. Benda tu tiada, tak dapat otak terima dah. Seperti mana contoh tarik cicak tu ada, maka automatik otak akan terima cicak itu ada. Mustahil. Mustahil pula artinya mustahil akal, pada akal benda tu ada.
Benda tu ada. Maknanya mustahil tak cicak ada, tapi cicak yang tak ada. Jadi mustahil lah. Ada tu cicak, tapi nak tolak ada cicak, mustahil. Ya. Bila adanya tahi cicak, mustahil kita nak menolak adanya tiadanya cicak. Ya. Dan yang ketiganya mungkin. Mungkin artinya benda tu boleh berlaku, boleh jadi tak berlaku. Ini senang sangat otak kita terimanya. Maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu tak ada masalah. Seperti contoh tadi, kita baca buku, ada 10 bab yang akan kita belajar, yang telah kita belajar. Kita hanya baca 3 bab sahaja dari 10. Maka 3 bab kita baca ni mungkin keluar, mungkin tak keluar. Jadi jangan ambil lah, ya, dia baca ni wajib keluar ni, tak boleh, ya. Itu mungkin saja. Baik tuan, kita berhenti dulu sebab nampak itu tuan monum, ya. Kan? Sebenarnya tak adalah monum benar tuan. Senang ya. Benda tu berlaku hari-hari begitu. Kan? Tak usah kita bincang, tak usah kita fikir wajib lah, terus fikir mustahil, terus fikir apa mungkin. Yang sebenarnya kita fikirnya, kalau kita nampak kita cicak, terus automatik otak kita terima ada cicak. Kemudian mustahil ada cicak, tapi tak ada cicak. Mustahil. Mustahil cicak ada, tapi cicak tak ada. Mustahil. Kan? Ataupun kita contohlah, maknanya mustahil baju terbakar, api tak ada. Pula baju terbakar ni, tak tahu. Ni mesti pun api ni. Tak ada, api tak ada. Boleh mustahil lah. Kan? Mustahil lah baju kau tak nak api je. Tak ada, tak nak api dah. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba terbakar. Otak kita mustahil, tak boleh terima. Sebenarnya inilah yang dibawa dalam konteks mahkamah pembicaraan, ya. Tapi mungkin mungkin ni benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi berlaku ataupun boleh juga tak berlaku. Itu tak ada masalah, kita mudah-mudah itu. Yang dua tadi kita, dia berlawan sebenarnya yang dua tadi. Yang dua terlawan. Maknanya maksud tadi itu terbakar mesti ada api. Terbakar mesti ada api. Yang kedua mustahil terbakar tapi tak ada api. Faham yang tu tuan, ya? Nanti poning kepala pula. Kan? Poning kepala nanti fikir, bila baju terbakar mesti ada api. Wajib terima. Khoteh terbakar sebab kena api, terus kita terima. Itu nama wajib. Itu namanya wajib. Bukan wajib fiqah, ya. Wajib fiqah kan lain. Ini wajib ilmu tauhid. Wajib fiqah maknanya bila buat dapat pahala, tinggal bersoal. Jangan pakai yang tu. Ini fiqah punya tafsir. Kita pakai ini. Wajib tauhid ni. Maknanya khoteh ni terbakar mesti kena api. Wajib kita terima. Terbakar kena api. Yalah, memanglah, macam mana terbakar ni. Tapi api tak ada. Mana boleh mesti kena api ni. Tak kena api. Macam mana bang khoteh terbakar tak kena api? Tak ada kena api tau. Otak kita sampai mati tak terima tuan. Itu mustahil nama dia. Yang ketiga adalah mungkin, ya. Mungkin itu benda yang kita bincangkan. Baik, tuan-tuan sekalian, mohon maaf pada saya kalau sekiranya saya tak sampai maksud. Mungkin insya-Allah saya mendoakan kita boleh faham yang tadi pun tak apa dah. Nanti kita masuk lagi cerita dia sampailah kepada nanti kita mengenal tentang Allah Subhanahu, wujudnya Allah Subhanahu. Tapi saya rasa tuan-tuan boleh dah nampak dah, kan? Bila tengok kita tahulah mesti adanya pencipta, kan? Tengok kita mesti ada pencipta. Mustahil kita ada tapi tak ada pencipta. Situ pergi nanti kemudiannya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelamaan saya. Ilmu tauhid ni ilmu yang banyak belajar konsep. Tapi bila kita kuasai nanti tuan-tuan, mudah kita akan memperkokohkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok saja makhluk, tentu kita tu supaya
wujudnya Allah. Tak mampu kita nak menolak tentang tiadanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.